Apa khabar tuan-tuan sekalian, khususnya kepada followers majalah Pak and Mar. Alhamdulillah, hari ini bersama dengan saya Cikgu Syahribi Osman daripada SK Berwas Perak. Dan hari ini pertama kali cikgu bersama, dan insyaAllah cikgu akan berkongsi bagaimana untuk menguasai kemahiran mengira tambah secara lebih pantas. Okay? Iaitu kemahiran asas yang perlu dikuasai oleh semua murid. Sebab ada yang berlaku, kalau kita tengok ada juga daripada murid-murid khususnya sekolah rendah yang masih mengira menggunakan jari. Operasi menambah tapi masih lagi menggunakan jari. Itu yang perlu kita elakkan, sebab melalui kaedah yang akan cikgu kongsikan ini, kita akan boleh mengubah cara pengiraan, tidak lagi menggunakan jari, tetapi kita ada satu teknik yang lebih baik yang dapat menjawab ataupun mengira bagi opini yang lebih pantas. Jadi cikgu akan kongsikan melalui slide yang cikgu akan tunjukkan. Jadi jom lihat ataupun tengok slide cikgu. Baiklah, sekarang kita akan lihat slide yang cikgu kongsikan. Bagaimana kita nak kuasai kemahiran menambah dengan lebih pantas. Dan semoga slide ini akan membantu untuk memahami bagaimana teknik ataupun kemahiran ini dapat dikuasai. Baik, kita lihat yang pertama. Cuba kita tengok atas tu, kita tulis apa? Ingat pasangan 10. Ini sebenarnya adalah asas kepada kemahiran untuk menguasai teknik kemahiran mengira ataupun menambah secara pantas, iaitu kita lihat kepada ataupun kita ingat kepada pasangan 10. Apa maksud pasangan 10 ni? Pasangan 10 ni ialah kita tambahkan kedua nombor dan dia akan menghasilkan 10. Ia akan menghasilkan 10. Jadi di sini 9 pasangannya ialah 1. 9 ialah 1. Jadi bila 9 ditambahkan dengan 1, jawapannya 10. Jadi kita ingat pasangannya 9 ialah 1. Okey. Itu yang pertama. 8 pasangannya ialah 2. 8 pasangannya ialah 2. 9, 1, 8, 2. Okey. Kena ingat ni, ini basic ataupun asas ataupun kemahiran utama untuk kita dapat kuasai kemahiran menambah dengan lebih pantas. Okey, 8, 2 7, 3. 9, 1, 8, 2, 7, 3. Itu pasangan bagi 7 ialah 3. 6 pasangannya ialah 4. Okey, good. 6 pasangannya 4. Okey, bagus. Kemudian 5 pasangannya 5. 5 pasangannya 5. Jadi kita ulang balik. 9, 1, 8, 2, 7, 3, 6, 4, 5, 5. Okey, good. Baik, kita pergi seterusnya. Jadi yang lain pun perlu ada pasangan, iaitu 4 dengan 6, 3 dengan 7, 2 dengan 8 dan 1 dengan 9. Ya, kita ulang sama-sama. 9, 1, 8, 2, 7, 3, 6, 4, 5, 5, 4, 6, 3, 7, 2, 8, 1, 9. Okey, good. Itu adalah kaedah ataupun kemahiran utama yang perlu kita ada, iaitu mengingat pasangan bagi 10. Okey? Baik. Macam mana kita nak gunakan? Dah dapat pasangan, apa yang kita nak gunakan? Baik. Ini cara pengiraan dia. Contoh, cikgu bagi soalan macam ni. Kadang-kadang soalan yang ini kita dapat jawapan. Okey, ada murid dapat jawapan. Tetapi dia menggunakan jari, terutamanya 8 nak ditambahkan dengan 5. Dia akan keluarkan 5 jari. Dia kata 8 simpan dalam kepala, kemudian tambah keluarkan 5 jari. Okay, kemudian dia akan dapat jawapan dia 13. Kemudian dia tambah pula dengan 2. Di situ yang akan menjadikan proses pengiraan kita lambat. Baik, macam mana kita nak permudahkan? Kita nak bagi supaya dapat jawapan lebih cepat. Baik, kita gunakan kaedah pasangan 10. Tapi awalnya kita kena faham ataupun kita kena ingat, bila 10 tambah dengan 5, jawapannya 15. Cikgu harap yang ini tak ada masalah dah kan. 10 tambah 8, 18. 10 tambah 7, 17 kan. Okey, ini asasnya. Baik.
Sekarang kita guna kemahiran yang sama. Kita ambil pasangan tadi. Pasangan dulu. Okey. 8 pasangannya ialah 2. 8 dengan 2 akan hasilkan 10. Okey. Kemudian tambah dengan nombor yang belum kita tambahkan. Jadi 10 tambah 5 jawapannya ialah 15. Okay, nampak tak proses tu? Lebih cepat kan? Iaitu kita gunakan kaedah pasangan 10 tadi. Okey, cikgu ulang balik. Tak semestinya kita menambah mengikut urutan. Kalau ikut urutan tu yang jadi lambat. Kita fokus kepada pasangan 10. 8 dengan 2 jadi 10. 10 tambah 5 hasilnya 15. Okey? Boleh faham tak itu? Jadi, jangan ikut urutan. Kita cari pasangan dia. Okey. Cuba tengok yang ini pula. Tak semestinya bermula daripada yang pertama kan? Tak semestinya bermula daripada 6. Kita boleh mula daripada yang nombor yang kedua. Okey? Jadi, 7 dengan 3 pasangan. 7 dengan 3, 10. 10 tambah 6 jadi 16. Okey? Nampak tak? Itu proses pengiraan dia. Okey, 10 tambah 6 akan jadi 16. Ambil pasangan dulu. 7 dengan 3. Sebab 6 tak ada pasangan. Bila tak ada pasangan, kita ambil nombor yang ada pasangan. 7 dengan 3, 10. Tambah dengan 6, 16. Okey? Boleh nampak dah. Kalau asalnya kalau kita kira 6 dengan 7, dia akan jadi lambat kan? Okey, jadi kita permudahkan cara ambil pasangan. Sebab itu dalam proses menambah tak perlu semestinya kita ikut urutan. Kalau ikut urutan itu yang jadi lambat. Jadi kita gunakan kaedah pengiraan cari pasangan 10, tak semestinya mengikut urutan. Kita boleh langkau nombor tersebut. Okey, 7 dengan 3, 10 tambah 6 jadi 16. 10 tambah 6, 16. Boleh ya? Baik, kita pergi yang berikutnya ini. Yang ni baik, tak ada pasangan. Kalau tak ada pasangan nak buat macam mana? Baik, kalau tak ada pasangan, kita gunakan kaedah pasangan 10 juga. Okey. Macam mana pasangan 10? Kita ambil nombor yang besar, mudah sikit. Okey, 9. Pasangannya berapa? Pasangannya 1 kan? Baik, kalau ada 4 di sini, kalau ada 4, kita ambil 1. Contoh 1, 2, 3, 4. Kalau kita dah ambil 1, okey, kita jadikan dia pasangan di sini, dia akan jadi 10. Yang tinggal berapa? Yes, yang tinggal adalah 3. Okey, kita ambil macam ni ya, kaedah dia. Okey, cikgu besarkan. 9, ambil 1, tinggal 3. Okey, 10 tambah dengan 3 jadi 13. Boleh nampak? Okey, cikgu ulang balik. 9, okey, 9. Kita ambil pasangannya. Pasangan 9 ialah 1. Okey. Ambil 1, bakinya 3. Kemudian sebab kita dah ambil 1 daripada 4, dia akan ada baki 3. Jadi ini 9, 10, 13. So dapat jawapannya 13. Okey? Nampak tak? Jadi tak perlu gunakan jari. Jangan 9, 10, 11, 12, 13. Tak perlu keluarkan jari. Okey? Baik, kita tengok nombor lain. Yang ni pula. 8 dengan 7. 8 dengan 7. 8 pasangannya 2. Dah ambil 2, tinggal 5. Jadi 8, 10, tambah 5 jadi 15. Nampak? Cikgu ulang lagi. Ambil 2. Sebab 8 dengan 2 adalah pasangan. Dan bakinya 5. 8, 10, tambah 5 jadi 15. Nampak? Senang kan? Sebab tu cikgu kata, kita ada kaedah ataupun teknik yang mudah sebenarnya untuk dapatkan jawapan bagi mengira operasi tambah dengan lebih pantas. Okey. Baik, kita pergi kepada yang soalan 2 digit tambah dengan 2 digit. Okey. Kita guna kaedah tadi. 9, ambil 1, tinggal 7. Jadi 9 dengan 1 dia akan jadi 10, tambah 7 dia akan jadi 17. 17, kita dah tahu 7. Kita tuliskan di bawah dan 1 ni di atas rumah puluh. 1 tambah 1, 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 jadi 4. So jawapannya 47. Guna jari tak? Tak guna kan? Jadi kemahirannya ialah pasangan 10. 9 tambah 1. 1 dah ambil 1, tinggal 7. Okey. Jadi
9 tambah 1, 10 tambah 7, 17. Kemudian 1 di sini, 1 tambah 1 tambah 2 akan jadi 4. Dapat jawapannya kan? Maksudnya kita ada kemahiran yang lebih mudah. Sebab tu cikgu kata kita boleh mengira dengan pantas untuk dapatkan jawapan. Okey. Baik, kita pergi kepada nombor yang banyak ni. Macam mana kita nak guna? Okey, banyak macam ni. Sama saja prosesnya. Nampak macam banyak sangat kan? Walaupun 2 digit ke 3 digit, sama saja. Kita gunakan cara yang sama. Baik. Tekniknya macam tadi. Kalau ada pasangan, terus kita tambahkan. Cikgu cadangkan supaya awak gariskan. Supaya murid-murid semua gariskan. Cari pasangan, kita gariskan supaya kita tahu. Itu nombor yang telah kita gunakan. Sebab kita tak mengikut nombor secara urutan. Kita terus langkau nombor lain. Okey, jadi 7 dengan 3, 10. 8 dengan 2, 10. 20. Tambah dengan 6, 26. Nampak? Walaupun banyak nombor, tetapi kita boleh permudahkan. Okey. Tak nak daripada 7, ambil 8. 8 dengan 2. Sebab rapat kan? Kita rasa kita boleh lebih mudah mengira kan? Boleh. 8 dengan 2, 10. 17 tambah dengan 3 jadi 20. Tambah dengan 6 jadi 26. Okey, sebab 6 tak ada pasangan. Jadi ada 2 pasangan di situ. Okey. 8 dengan 2 ni dah jadi 10. 7 dengan 3 dia akan jadi 10. Kemudian 6 di sini. Dia akan jadi 26. Tapi kita gunakan kaedah 8, 2, 10. 17 tambah dengan 3, 20. Okey. Kemudian tambah dengan 6 jadi 26. Nampak tak? Mudah je kan? Itulah prosesnya. Jadi walaupun panjang nombor tersebut, tetapi bila kita permudahkan cara, kita tambahkan dengan nombor yang ada pasangannya, dia akan jadi lebih mudah. Okay? Dan kalau tak ada pasangan, seperti yang cikgu tunjukkan tadi, kita boleh gunakan kaedah pasangan 10 juga, tapi kita pinjam daripada nombor lain. Okay? Baik, kita pergi kepada slide berikutnya. Yang ni pun 2 digit tambah 2 digit banyak kan? Banyak peringkat. Jadi kita gunakan cara yang sama juga. Baik, kita mulakan. Sedia ya? 7 tambah dengan 3, 10. 18, 20, 26. Tulis 6. 2 di atas. Okey. Ada pasangan. 9 tambah 1, 10. 16, 20, 22, 24. Nampak tak? Lebih cepat betul? Maksudnya kalau di sebelah rumah puluh ada pasangan, kita guna cara yang sama. Dan kalau diperhatikan tadi, cikgu tidak bermula dengan nombor yang di atas ni. Tetapi cikgu ambil dulu, tengok secara sepintas lalu mana nombor yang ada pasangan. Okey? Kita ulang semula. Baik. 7 dengan 3, 10. Tak nak ambil situ, ambil 8 dengan 2 pun boleh. Tak kisah mana-mana pun. Okey. Kalau ambil macam ni, 10. 17 tambah dengan 3, 20. Tambah dengan 6, dapat 26. Kita dah tahu 6 di bawah, 2 di atas. Okey. Kemudian jangan terus tambah di atas, tengok dulu pasangan secara sepintas selalu. Okey. Nak ambil 4 dulu boleh. 4 dengan 6. Kita dah nampak 4 dengan 6 adalah pasangan. 10, 19, 20, 22, 24. So, dapat jawapannya 246. Baik, cuba bayangkan kalau kita tak guna kaedah pasangan 10. Kita akan kira satu demi satu. 7 tambah 8, 15. 15 tambah 2, 17. 17 tambah 6. Oi, banyak kan? 23. 23 tambah dengan 3, 26. Lambat proses mengiranya. Okey? Jadi bila lambat, sebab tu kita akan dapat jawapan tu lambat. Jadi kita permudahkan dengan cara yang lebih cepat. Okey. Jelas ya? Maksudnya ada cara yang mudah. Baik, ini 2 digit tambah 2 digit. Cuba tengok yang ni. Ya Allah, banyaknya kan? 3 digit tambah 3 digit dengan 5 peringkat. Okey. Banyak nombor. Tapi kita gunakan cara yang mudah tadi. Walaupun nombor itu banyak, okey, angkanya banyak, digitnya banyak, kita boleh gunakan cara yang sama juga dan kita boleh dapat jawapan dengan lebih cepat. Okey. Kita mulakan. 7 dengan 3, 10, 18, 20, 26. Okey, 6,
Okey, 2 di atas. Baik. Sama-sama dengan cikgu ya. 9, 10, 16, 20, 22, 24. 4, 2 di atas. Okey. Tengok ada pasangan. Okey, ada pasangan. Kalau kita nampak 2 dengan 8 ni pasangan kan? Kita boleh ambil 2, 8, 10, 15, 20, 23, 30. Nampak tak? Itu proses mengira. Okey. Bila kita dah mahir yang ni, kita akan dapat jawapan dengan lebih cepat. Gunakan cara biasa boleh tapi lambat. Kenapa nak guna cara lambat kan? Kita ada cara yang lebih cepat. Okey. Baik, kita ulang semula. Kita buat sama-sama ya. 7, 10, 18, 20, 26. 6, 2 di atas. Okey. Tengok pasangan sekali imbas. Okey. 4, 10, 19, 20, 22, 24, 4, 2 di sini. Cikgu ambil kod lain pula. Okey, cikgu mula pada 3 dengan 7 pula. 3, 7, 10, 15, 20, 28, 30. Okey, selesai. Senang kan? Itu proses dia. Proses nak untuk dapatkan jawapan dengan lebih pantas. Itulah guna pasangan 10. Okey, ingat pasangan 10. Ingat pasangan dia tu ya. Ya, jadi kita bila kita dah faham yang tu, kita boleh menambah dengan lebih cepat. Okey, kita tengok yang berikutnya. Cikgu harap dah faham ya. Baik. Yang ini macam mana pula? Tadi kalau kita tulis dalam bentuk lazim. Kalau kita dapat jawapan dalam bentuk lazim, kita melalui pengiraan tadi. Okey, yang ini kalau kita gunakan bentuk lazim, kita dapat jawapan. Tetapi biasanya nombor yang telah diberikan, okey, ditukarkan kepada bentuk lazim. Biasanya sekiranya kita ada pensel ataupun kertas. Pensel dan kertas. Bila ada pensel dan kertas, kita tulis semula, kita akan dapat jawapan. Baik, sekarang ni cikgu nak gunakan kemahiran. Satu lagi kemahiran untuk mengira secara pantas. Tadi cikgu ajar kemahiran mengira pantas melalui pasangan 10. Baik, yang ini kita nak mengira juga pasangan, kita nak gunakan juga kemahiran satu lagi untuk dapatkan jawapan tanpa ada alat tulis. Tengok saja soalan, kita boleh mengira ataupun menjawab dengan lebih pantas. Macam mana prosesnya? Baik, cikgu tunjuk dulu. Kalau 43 tambah dengan 56, baik, sekiranya kita ada pensel ataupun alat tulis, kita akan tambah kanan dulu ataupun rumah sah dulu. 3 tambah 6, kita akan dapat 9. Kemudian 4 tambah 5 dapat 9. Dapat jawapannya 99. Kita akan bermula dengan sah. Kemudian kita akan pergi kepada rumah puluh. Tetapi sekiranya kita tak ada pensel, satu lagi kemahiran yang perlu kita ada ialah kita menambah dengan cara congak ataupun mental calculation. Okey? Baik, ambil rumah puluh dulu. 40. Baik, cikgu ulang balik. Ambil rumah puluh dulu. Baik. Kita tambah dengan rumah puluh. Kita sebab ini melalui sebutan. 40 tambah dengan 50, 90. 96. 99. Kita tambahkan. Itu adalah proses menambah. Tetapi kita bermula dengan rumah puluh dulu. Cikgu ulang balik. Nak ambil belah sini dulu boleh. Kalau nak ambil belah kiri pun boleh. Tak ada masalah. Yang penting kita ambil rumah puluh dulu. 40 tambah dengan 50, 90. 90 tambah dengan 6, 96. 96 tambah dengan 3 dapat 99. Okey, jadi kita cuma menyebut sahaja. Cikgu ulang balik. 40, 90, 96, 99. Baik. Ini proses mental calculation ataupun kira secara congak. Congak je. Ataupun kita tengok nombor, kita terus sebut. Jadi ini adalah proses menambah juga dengan cara melihat kepada nombor dan menyebut rumah puluh dahulu. Okey, menambah rumah puluh dahulu dan diikuti dengan rumah sah. Okey, kita pergi nombor lain. Ada tak? Okey, ada lagi.
Baik, sekarang ni cuba tengok. Sebelum tu cikgu test lagi satu. Okey, cikgu bagi nombor lain cikgu ambil nombor 63 tambah dengan 24. Okey. Jadi kita akan sebut 60, 80, 83, 87. Jadi kita akan sebut 87. Okey. Nah, ini proses mengira. Baik. Pergi tengok satu lagi nombor. Tengok rumah puluh dulu. 20, 50, 9. Ambil satu macam tadi, pasangan 10. Ambil satu. 59 tambah dengan 1, 60. Bakinya berapa? 3. Baik, ini cuma imagine ataupun kita gambarkan. Okay? Yang proses tolak dengan baki ni kita gunakan proses gambaran. Okay? Kita gambarkan. Baik, 20, 50, 59, 60 tambah dengan 3 dapat 63. Okey. Sebab 9 kita ambil 1 pasangan 10 tadi dan bakinya adalah 3. Okey. Baik, ulang balik. 20, 50, 59, 60 tambah dengan 3, 63. So, dapat jawapannya 63. Itulah prosesnya. Senang kan? Itu proses kita menambah melalui cara sebutan. Okey? Cara sebutan. Baik. Cikgu bagi nombor lain. Okey, untuk memantapkan lagi proses kita menambah. Baik, cikgu tulis 37 tambah dengan 59. Ambil nombor lain lah ya. Nombor 58. Okey. Kita bermula dengan rumah puluh. 30, 80, 87. Cikgu ambil belah kiri pula. Tadi cikgu ambil belah kanan kan. Tapi yang sebaiknya kita ambil nombor yang besar. Itu lebih bagus. Okey, kita mula tak apa. Sebab dua-dua sama je. Baik. 30, 80, 87. Kita ambil 3 baki 5 kan. Yang ni proses kita buat gambaran. Okey. Semula 30, 80, 87. 87 tambah 3, 90. Bagus. 90 tambah 5. Yes, good. 95. Nampak tak? Itu proses dia. Baik, cikgu bagi nombor lain. Okey, dah seronok kira kan? Baik, cikgu bagi nombor lain. 48. Bagi nombor lain lah. 46 tambah dengan 55. Okey. Baik, kita mulakan. 40 tambah dengan 50. Yes, 90. 96. 100. 101. Okey, good. Kenapa jadi 101? Sebab 90 tambah dengan 6. 6 tambah dengan 4, dia ada pasangan kan. Jadi 90 tambah 10, jadi 100. Tambah dengan 1, jadi 101. Boleh? Jadi kita akan terus menyebut. Baik. Kalau nombor yang besar lagi. Okay, nombor besar lagi. Okay. Contohnya rumah ratus pula. 342 tambah dengan 137. Jadi kita akan sebut rumah ratus dulu. 300, 400, 440, 470, 477, 479. Okey? Maksudnya kita tak perlu kira daripada rumah sah. Sebab yang ni kita andaikan kita tidak ada alat tulis. Bila tak ada alat tulis, kita cuma menyebut saja. Okey? Kita akan sebut 479. Okey? Nah, kita tak perlu tambah daripada rumah sah. Kalau rumah sah kita kena bayangkan 9, kemudian sini 7, kemudian kita akan sebut 4 pula. Kemudian kita akan ulang balik. Kita akan sebut balik daripada kiri. Okey, daripada rumah ratus. Jadi dia akan menyusahkan sikit. Baik.
Tengok lagi nombor lain. 5, 3, 4 tambah 2, 3, 2. Okey. Kita sebutkan sama-sama. 500, 700, 700, 30, 700, 60, 764, 766. Terus kita sebut 766. Okey. Nampak proses menyebut lebih mudah sebab kita terus menyebut. Kita tidak lagi mengulang balik apa yang kita tulis. Apa maksud dia? Kita menulis 6. Kalau kita menulis, kita nak kira secara rumah sah dulu 6. Kemudian kita bayangkan 7. Kemudian kita akan tulis 7. Kemudian kita akan sebut semula. Jadi di situ proses itu akan jadi lambat sikit. Okay? Tapi kita gunakan cara yang lebih mudah. Kita gunakan nombor yang sebutan daripada rumah ratus dulu. Okay? Baik, kita tengok nombor lain. 3, 3, 4 tambah 2, 5, 3. Okay? Kita sebut 500, 580, 587. Okay? Nampak tak? Cikgu tak sebutlah satu-satu kan? Cikgu terus je. 587. Cikgu sebut macam tu. 587. Okey? Jadi dua kemahiran yang kita belajar hari ni. Yang pertama tadi apa? Yang pertama kita gunakan kaedah pasangan 10. Kalau tak ada pasangan 10 tu kita gunakan cara pasangan 10 juga. Okey, kita buat ulang semula. Baik, yang pertama, okey, yang ni cikgu padam ya supaya kita tak terkeliru. Baik. Padam dulu. Kalau tak kita terkeliru kan. Nombor tu ada, kemudian nombor lain pula ditulis. Baik, kita gunakan kemahiran yang pertama. Cikgu ulang balik. Baik, yang pertama yang cikgu ajar tadi, pasangan 10. Pasangan 10 ialah 9, 1, 8, 2, good, 7, 3, 6, 4, 5, 5, 4, 6, 3, 7, 2, 8, 1, 9. Okey, bagus. Ingat pun Baik, sekarang ni kita tulis balik nombor yang cikgu sebut pasangan 10 tadi. Kalau cikgu tulis 52 tambah dengan 52 tambah dengan 3, 7 tambah dengan 4, 8 tambah dengan 5, 9 tambah dengan 7, 1. Okey, kita tambahkan. Nampak panjang kan? Baik, kita guna kemahiran tadi. 2 dengan 8, 10, 20, 27. 7, 2 di sini. Baik, ada pasangan sekali imbas kita nampak kan? 10, 20, 24, 26. Okey, dapat? Dapat Okey, senang je. Baik, yang kedua. Yang kedua sekiranya tak ada pasangan. 39 tambah dengan 27. Baik, tak ada pasangan lah. Kalau tak ada pasangan nak buat macam mana? Kita gunakan pasangan 10 juga tadi Kita ambil daripada nombor yang sebelumnya. Nombor yang kita nak tambahkan. Baik. 9 pasangannya adalah 1. Jadi kita ambil 1 daripada 7. Dah bakinya tinggal 6. Dah ambil 1 tinggal 6. Okey, jadi 9, 10, 16. 16, 1 di sini. Okey. Yang ni nombor kecil kita terus je. 1, 4, 6. So, dapat 66. Okey, jelas? Senang kan? Baik, yang ketiga. Yang ketiga tadi apa dia? Proses menambah. Okey, proses menambah. Yang diandaikan kita tidak ada. Tidak ada alat tulis. Okey, good. Baik, tidak ada alat tulis. Contohnya 34 tambah dengan 23. Okey, jadi kita akan sebut mana dulu? Yes, rumah puluh dulu. Okey, jadi kita tambah rumah puluh. 30, 50,
54, 57. Terus kita sebut. Boleh? Tengok yang ketiga juga, kaedah yang ketiga, tetapi nombor yang sampai ratus. Okey. Contoh dia 4, 1, 6 tambah 5, 7, 2. Okey. Kita tambahkan 400, 900, 970, 980, 986, 988. Okey. 988. Okey. Nampak? Inilah kaedah yang cikgu nak kongsikan. Bagaimana kita dapat mendapat jawapan daripada proses menambah tetapi dengan kaedah yang pantas. Okey. Kita elakkan guna jari. Yang jadi masalahnya apabila kita menggunakan jari untuk mendapatkan jawapan. Okey, macam mana? Mudah betul? Jadi asas yang cikgu tunjuk tadi adalah pasangan 10. Ya, pasangan 10 adalah basic ataupun asas kepada pengiraan operasi tambah. Dan sebenarnya pasangan 10 juga kita boleh guna dalam operasi tolak. Dan bila kita dah kuasai basic ini, ya, kita akan dapat mengira dengan lebih pantas. Dan dengan itu secara tak langsung boleh mengubah persepsi anak-anak kita, persepsi murid-murid sekolah bahawa matematik ni sebenarnya bukannya susah tetapi amatlah mudah sekiranya kita mengetahui ataupun faham teknik-teknik yang sesuai, ya, untuk mendapatkan jawapan. Jadi untuk kali ini itu sahaja daripada cikgu. Sampai jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.